Pertama sekali ialah pengeranan terbesar Melaka dalam sejarahnya mengatasi semua kerajaan Islam yang lain di Nusantara ialah untuk menyebarkan agama Islam. Kedudukan politik yang dimiliki sebagai sebuah empayar dan pusat perdagangan terbesar di rantau ini telah dimanfaatkan oleh Melaka untuk menukar seluruh kepercayaan asal orang Melayu yang berasaskan Hindu-Buddha kepada menganut agama Tauhid iaitu agama Islam. Proses penyebaran Islam dilihat begitu mendadak di Nusantara bermula abad ke-14 Masihi dan dalam masa 200 tahun, hampir seluruh Nusantara telah berjaya diislamkan. Mungkin juga tidak kerana kehadiran penjajah Portugis pada 1511 Masihi, Islam akan dapat disebarkan lebih jauh lagi hingga ke Kepulauan Pasifik termasuk benua Australia dan Oceania. Ternyata kehadiran kuasa politik Kristian ini telah membendung dan menghentikan proses dakwah dan penyebaran Islam kepada dunia yang lebih timur termasuk Formosa iaitu Taiwan, Indochina, China, Manchuria iaitu Korea dan Jepun. Walaupun gerakan dakwah dan penyebaran Islam terhenti akibat kedatangan kuasa politik Kristian, namun sejarah tidak menafikan bagaimana besarnya peranan Melaka dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara tanpa melibatkan pertumpahan darah atau dakwah bukan melalui mata pedang. Tidak seperti perkembangan di Islam Asia Barat, Afrika Utara, Andalusia, Parsi, Transoksania dan India yang merekod perkembangan Islam melalui medan perang. Wilayah Nusantara menerima Islam secara aman dengan hati yang terbuka. Ini kerana peranan Melaka yang telah bergerak menyebarkan Islam melalui gerakan dakwah para ulama yang bergabung dengan kekuatan Empayar Melayu itu, akhirnya orang Melayu telah bertukar menjadi bangsa Islam. Berbeza dengan pengislaman beberapa etnik Melayu yang lain, kejayaan gerakan dakwah yang dimulakan pada tahun 1404 Masihi melalui Majlis Dakwah Wali Songo ke atas orang Jawa telah berjaya mengislamkan Pulau Jawa, sedangkan pulau itu mempunyai pendudukan yang paling padat di dunia. Sehingga hari ini diakui bahawa orang Melayu dan Nusantara ialah komuniti Islam yang terbesar di dunia. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kegiatan para ulama di Melaka. Pemacu utama gerakan dakwah dan penyebaran Islam di Melaka ialah para ulama. Sebelum ini, para ulama telah bergerak di Perlak. Kemudian, dengan kebangkitan Melaka telah menjadikan negeri ini sebagai satu platform baru untuk menyebarkan dakwah, walaupun Samudera Pasai kekal sebagai pusat keilmuan Islam. Antara kegiatan para ulama dalam menyebarkan dakwah Islam di Melaka ialah mengajar dan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah asas yang meletakkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu bangsa. Dengan kehadiran ulama-ulama ke Melaka, semenjak ketibaan Makhdum Syekh Abdul Aziz, majlis-majlis ilmu terus berkembang dari Anjung Istana hingga ke masjid-masjid dan juga surau. Walaupun tidak ada catatan tentang kewujudan institusi khusus untuk pendidikan Islam, tetapi sejarah Melayu mencatatkan proses pengajaran dan pembelajaran agama turut melibatkan sultan, kerabat istana, pembesar dan juga rakyat jelata. Sultan sendiri menitahkan agar Majlis Ilmu Maulana Abu Bakar diikuti oleh para pembesar dan juga rakyat. Kegiatan yang kedua ialah berdakwah kepada Islam. Selain mengajar agama secara khusus, para ulama juga telah bergerak dalam pelbagai pendekatan untuk mengajak para pedagang dan orang Melayu yang masih beragama Hindu-Buddha untuk bersama dengan agama Islam. Bermula dengan dakwah bilhal semasa berdagang sehingga menarik minat raja kepada Islam, sampailah majlis-majlis ilmu yang digerakkan, akhirnya seluruh rakyat Melaka memeluk agama Islam. Kegiatan yang ketiga ialah menyalin dan menterjemah kitab. Bagi menumpukan kegiatan keilmuan di Melaka, kerja-kerja menyalin dan menterjemah kitab telah dibuat di Melaka. Walaupun belum ada kitab yang disebut secara khusus diterjemah atau disalin di Melaka, tetapi Tun Sri Lanang memberitahu bahawa kitab-kitab berbahasa Arab yang sukar difahami dibawa ke Samudera Pasai untuk diterjemah. Ketika kitab Abu Ishaq Dur al-Mazlum dibawa ke Melaka, Sultan telah menitahkan supaya ia diterjemahkan oleh Makhdum Patakan di Samudera Pasai sebelum difasihkan oleh Maulana Abu Bakar di Melaka.
Proses menterjemah, mentafsir dan menyalin kitab-kitab ini adalah antara kegiatan keilmuan di Melaka. Seterusnya, terdapat lagi 3 kegiatan ulama di Melaka, iaitu penasihat istana. Memandangkan seluruh sistem pentadbiran Melayu yang dibawa dari Palembang adalah dipengaruhi oleh elemen Hindu-Buddha, termasuk konsep Diva Raja, para ulama telah berperanan sebagai penasihat-penasihat sultan dalam mewujudkan budaya pentadbiran Islam. Mahdum Said Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Khairi Yusuf, Khairi Munawar Shah dan Maulana Sadar Jahan adalah antara yang tercatat sebagai penasihat-penasihat yang berpengaruh di Istana Melaka. Ini menyebabkan para ulama mendapat tempat dalam Istana Melaka dan raja-raja sendiri mendalami ilmu agama dengan mereka. Kehadiran para ulama dalam pentadbiran kerajaan Melaka telah memberikan kekuatan kepada Melaka dalam membentuk hubungan dengan kuasa-kuasa politik di Asia Barat, meluaskan pengaruh politik Melaka di Nusantara, mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa dan memajukan kerajaan dakwah Islamiah di alam Melayu. Selanjutnya ialah pelaksanaan syariat. Selain menasihati Sultan-Sultan Melaka sehingga Sultan-Sultan seperti Sultan Muhammad Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Yayat Shah dan Sultan Mahmud Shah disebut sebagai Sultan berjiwa Islam dan berjasa besar kepada Islam. Hasil daripada rapatnya baginda semua dengan para ulama. Kemudian proses pelaksanaan syariat bermula apabila pengubalan hukum kanun Melaka dibuat dan Islam dijadikan agama rasmi. Pelibatan ulama dalam pengubalan undang-undang sangat jelas. Selain dipengaruhi oleh kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, dalam versi Jakarta dicatatkan penggubal undang-undang keluarga ialah Syekh Abdul Qoyum. Kemudian para qadi telah berperanan pula dalam pelaksanaan undang-undang tersebut di mahkamah. Selain itu, menyebarkan Islam ke seluruh alam Melayu. Dari Melaka, para ulama telah menyebarkan Islam ke Jawa, Mindanao, Brunei, Maluku, Sulawesi, Sumatera, Patani dan lain-lain. Gerakan ulama melalui kapal-kapal dagang telah menyebabkan Islam tersebar dengan cepat. Darah Melayu Melaka telah mengirimkan kitab Dar al-Mazium ke Pasai dan penulisnya Maulana Abu Bakar datang ke Melaka untuk mengajarnya. Istana Melaka ketika ini dikatakan menjadi tempat belajar Ishaq yang mengkaji perkembangan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan tentang gerakan dakwah Islamiyah. Gerakan dakwah Islamiyah ini berjaya dengan peranan yang meluas para ulama. Gerakan syariat telah bermula daripada pengurusan sekecil-kecilnya sehingga kepada pelaksanaan syariat. Ulama telah menyebarkan Islam di luar daripada istana, termasuk negeri-negeri yang baru dikuasai oleh Melaka, khususnya di Semenanjung. Sultan Melaka telah melantik putera baginda sebagai Sultan Pahang pada zaman Tun Perak untuk meluaskan pengaruh Islam. Dalam masa yang sama, Melaka mengiktiraf Sultan Kedah sebagai negeri naungan Melaka dengan mengislamkan Raja Patani untuk membuka wilayah Islam yang baharu. Para ulama dikirimkan ke wilayah-wilayah ini untuk berdakwah dan menyebarkan Islam dengan dukungan istana. Akhirnya, Islam dapat berkembang ke Indochina, iaitu dengan Islamnya Cik Bunga, iaitu Sultan Zainal Abidin sekitar tahun 1360 Masihi. Raja Jawaka di Utara Patani juga telah memeluk Islam dengan memakai nama Raja Zainuddin, dan pemerintah Kelantan iaitu Raja Baru Bashar telah bergelar Sultan Mahmud. Keluarga Said Husin Jamali Kubra disebut sebagai pendakwah yang paling banyak berperanan dalam dakwah di Kelantan, Patani dan Champa sejak 1345 Masihi. Dari Melaka juga, Makhdum Said Abdul Aziz telah bergerak menyebarkan Islam di Mindanao
sehingga pulau ini telah menerima Islam pada pertengahan abad ke-14 Masihi. Demikian juga Brunei dan Sulu. Dalam sejarah Sulu, Islam dikatakan disebarkan oleh Syarif Hashim dari Johor. Johor adalah wilayah daripada Melaka, sedangkan Syarif Ali tiga beradik datang dari Taif ke Melaka, kemudian berdakwah ke Brunei, Mindanao dan Maluku sebelum menjadi raja di tempat masing-masing. Yang terbesar dalam penyebaran dakwah ini ialah Kerajaan Islamkan Pulau Jawa, pusat kerajaan Hindu Majapahit, selain penalukan pantai timur Sumatera yang dahulunya adalah wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya, terutamanya Jambi. Dari Jawa pula tersebar Islam ke pulau-pulau Nusa Tenggara dan Kalimantan. Sedangkan dari Sumatera, Islam berkembang ke Mindanao, Sulawesi dan Maluku. Demikian juga dari Patani, dakwah bergerak ke Brunei, Mindanao, Makassar dan Jawa sehingga berlakunya silang dakwah antara wilayah yang akhirnya menatijahkan pengislaman di seluruh Nusantara. Dari perbincangan kita sebelum ini, kita dapat melihat bahawa Melaka telah berjaya melahirkan peranan yang sangat berkesan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Secara ringkas, peranan Melaka dalam penyebaran Islam adalah seperti berikut. Yang pertama, gerakan dakwah seluruh Nusantara. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, gerakan dakwah ke seluruh Nusantara adalah satu agenda besar Kerajaan Melaka dan ia berjaya mengubah Nusantara menjadi rantau Islam. Yang kedua pula, penyebaran ilmu Islam. Jika Sriwijaya pernah berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu Buddha sejak abad ke-7 Masihi, Melaka telah memainkan peranan bersama Samudra Pasai sebagai penyalinan dan pembentukan maktabah. Pengaruh mazhab Syafi'i berkembang pesat, ekoran kemasukan kitab-kitab Syafi'i di Melaka. Peranan yang ketiga pula adalah aplikasi undang-undang syariah. Kitab-kitab fiqh yang diajar di Melaka telah diterjemahkan dalam bentuk aplikasi pentadbiran sebuah kerajaan Islam. Sebagai contoh, kisah Sultan Alauddin Riayat Shah yang berjaya Islam yang diterapkan di Pahang, Perak, Kedah, Aceh, Brunei dan lain-lain adalah sedutan daripada hukum kanun Melaka. Seterusnya, yang keempat adalah keamanan politik. Keberkesanan dasar-dasar luar Melaka dengan perhubungan dengan China, Majapahit, India dan Arab telah berjaya menghentikan ancaman serangan musuh. Hal ini telah mewujudkan keamanan di Melaka sehingga bukan sahaja aktiviti perdagangan dapat bergerak dengan lancar, tetapi juga dapat berdakwah mengembangkan agama Islam secara lebih meluas. Seterusnya, kegiatan perdagangan. Faktor perdagangan yang telah disebut sebelum ini adalah menjadi salah satu sebab penting yang mendorong perkembangan Islam. Oleh kerana Melaka adalah pusat perdagangan utama, maka kegiatan dakwah menjadi lebih berkesan. Menandakan pergerakan pendakwa adalah melalui kapal-kapal dagang. Akhir sekali, penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang baru. Walaupun Melaka runtuh diserang Portugis pada tahun 1511 Masihi, tetapi Islam tidak dapat dihancurkan kerana banyak kerajaan Islam yang wujud pada abad ke-15 dan 16 Masihi di Nusantara, kesan daripada kewujudan Melaka. Kemunculan kerajaan-kerajaan ini mewariskan perjuangan Melaka dalam penyebaran Islam.